KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Hari ini 20 Mei 2021. Walau di mana pun anda berada, ingat sentiasa membudayakan norma baharu dan saya rasa belum terlambat lagi untuk kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada anda yang beragama Islam. Kan kita dah menyambut kemenangan kita Hari Raya dan juga jangan lupa untuk terus mulakan juga puasa 6 bagi yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa 6. Baik, untuk pagi ini kita nak sama-sama belajar, kita nak ulang kaji sama-sama untuk subjek matematik tambahan. Kalau zaman saya belajar dulu kita panggil MATM ataupun ADMAT dengan topik kita pengamiran, yakni kamiran tak tentu. Tapi siapa cikgu yang akan bersama dengan kita pada pagi ini? Kita nak saksikan dulu video profil guru ini. Baik, itu dia cikgu yang akan bersama dengan kita. Kita ada Cikgu Rozita Abdul Hamid selaku Ketua Panitia Matematik atau Matematik Tambahan daripada SMK Taman Seri Rampai, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu. Ya, apa khabar cikgu? Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan selamat Hari Raya juga cikgu. Ya, selamat Hari Raya. Kita masih lagi dalam mood Syawal kan, sebulan betul. cikgu raya. Ya, Maklumlah tak boleh nak berentas negeri ni. Kita sambutlah raya kita sebulan. Baik cikgu. Orang kata apa, kita dah sama-sama orang kata apa, belum lagi menang. Kalau kita tengok kes semakin hari semakin tinggi. So peranan kita sama-sama kita nak kena membudayakan norma baharu seperti mana saranan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana macam saya dan cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. So kita pakai pelitup muka dan cikgu kita ada gel pembasmi kuman cikgu. Untuk sama-sama kita gunakan untuk kita nak memastikan kita sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Saya pula guna. Kalau anda tidak ada gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer dekat rumah, boleh saja gunakan air dan juga sabun. Yang penting jaga kebersihan. Kita dah sanitize, kita boleh buka pelitup muka. Okey, itu dia. Yang penting bila dah buka jangan buang merata-rata. Kalau macam cikgu ada ziplock tu, plastik tu, so boleh masukkan dalam plastik. Kalau saya tak ada ziplock ataupun tak ada plastik, masukkan saja dalam saku. Yang penting jangan buang merata-rata sebab kita dah bersin, kita dah batuk kan, kuman-kuman dah keluar cikgu. Takut-takut nanti berjangkit pula dekat orang lain. Itu dia. Baik cikgu, saya nak belajar berkenaan dengan matematik tambahan dan topik kita pengamiran, tapi saya rasa tak lengkap ataupun tak sedap kalau saya berseorangan cikgu. Saya nak angkut geng-geng saya cikgu. Angkut. Boleh cikgu? Angkut je. Okey, baik. Saya nak persilakan rakan-rakan saya daripada SMK Taman Seri Rampai, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Itu dia. Assalamualaikum, apa khabar semua? Semua dah masuk dalam kita punya studio lah. Tidak secara fizikal tetapi secara virtual. Baik, kita nak berkenalan-kenalan dengan rakan-rakan kita. Boleh? Boleh cikgu? Boleh. Kita nak mulakan dengan Julia Kristina. Silakan Julia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam. Julia Kristina. Boleh panggil Julia dari SMK Taman Seri Rampai. Alright, terima kasih Julia. Seterusnya Fazliana. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nur Faiziana. Boleh panggil Faiz dan saya dari SMK Taman Seri Rampai. Wah, kawan-kawan panggil awak Faiz Glamour nama dia. Wah, glamour sangat. Baik, terima kasih banyak Faiz. Dan seterusnya Alia. Silakan Alia. Assalamualaikum, nama saya Nura Alia dari sekolah SMK Taman Seri Rampai. Baik, terima kasih Alia. Seterusnya Natasha. Silakan Natasha. Assalamualaikum, nama saya Natasha Dayu. Dipanggil saya Dayu dari sekolah SMK Taman Seri Rampai. Okey, Natasha Dayu. Saya tengok sebab muka ada mirip-mirip. Ni kembar ke cikgu? Ya, kembar seiras. Kembar seiras. Okey, kalau tadi dah Natasha Hidayu, saya yakin dah percaya yang seorang lagi pun Natasha juga. Yes, Okey, silakan Natasha lagi seorang untuk perkenalkan diri anda. Saya Natasha Suziana daripada sekolah SMK Taman Seri Rampai.
Alright, baik. Terima kasih Natasha Suziana. Tapi kalau kat rumah ni selalu mak panggil apa ni? Kalau panggil Tasha, duduk datang Macam mana? Okey, tak apalah. Kita tak ada sembang lah bab tu. Nanti kita sembang lagi. Kita sembang di lain waktu. Baik. Dan the last one. Inas. Silakan Inas. Inas Syafia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ina Waalaikumsalam. Syafia. Boleh panggil Ines. Saya dari SMK Taman Sirapai. Baik, terima kasih Inas. Itu dia rakan-rakan saya akan bersama dengan saya untuk ambil ilmu. Kita nak belajar sama-sama pagi ni dengan Cikgu Rosita untuk subjek kita MATTAM ataupun ADMAT. Kan, matematik tambahan ni. Tapi Cikgu, sebelum tu kita nak tengok apa kata pelajar-pelajar ataupun rakan-rakan kita dekat luar berkenaan dengan subjek dan topik yang kita nak belajar pada pagi ni. Kita saksikan dulu video ini. Hai semua, ada satu topik yang sangat menarik dalam matematik tambahan iaitu pengamiran. Saya suka dengan topik ini kerana untuk menjadi seorang jurutera hidrologi, kamiran ini sangat penting untuk menentukan isi padu berdasarkan luas di bawah suatu lengkung dengan masa. Saya suka topik ini kerana pengamiran boleh diaplikasikan dalam kecederaan kepala HIC untuk menentukan nilai risiko kecederaan kepala dalam sesuatu pelanggaran. Assalamualaikum semua. Saya suka dengan topik ini kerana untuk meneruskan minat saya dalam bidang kesejahteraan awam. Saya juga perlu tahu menggunakan pengamiran untuk mengira pusat jisim bagi satu bentuk yang tidak sekata. Baik, itu dia Inas, dia nak kira kecederaan kepala cikgu disebut tadi. Saya pun teruja bila Inas cakap macam tu, nak tahu juga. Tapi cikgu, sebenarnya untuk subjek matematik tambahan ni dengan topik pengamiran ni, sebenarnya apa yang ditekankan dan juga apa yang kita nak belajar dalam topik ni cikgu? Okey, sebenarnya pengamiran ni kita selalunya kalau permukaan yang rata apa semua senang kita nak kira kan luas isi padu. Jadi untuk pengamiran ni kita selalunya untuk mengira pada permukaan yang tidak sekata untuk kira isi padu dan juga luas. Tapi untuk hari ni saya akan ajar kamiran tak tentu dulu lah untuk punya basic sebelum kamiran untuk isi padu dan juga luas. Okey, so maksudnya kamiran ni ada juga beberapa subtopik lain lah kot. Pecahan dia. Pecahannya yang kita akan belajar dan cuma pada pagi ni kita akan fokuskan kepada kamiran tak tentu. Bukan tak tuntuang tapi tak tentu. Baik, kepada anda juga dekat rumah, saya kena percaya semua dah ready cikgu nak belajar. Kita bagi peluang dan ruang kepada adik-adik dan juga rakan-rakan kita dekat rumah untuk sediakan pen, kertas untuk catat segala apa yang cikgu akan ajar kita pagi ini dan juga termasuk rakan-rakan saya di Google Meet juga boleh get ready. Dan kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Helmi. Baik cikgu, saya dah tak sabar nak belajar berkenaan dengan kamiran. Saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, semua dah ready ke? Kalau ready, belanja saya double thumbs up sikit. Itu dia. Orang kata mantul cikgu. Mantap betul. Baik cikgu, silakan cikgu untuk kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan topik kita pengamiran. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Okey, so untuk hari ini kita akan belajar tentang kamiran tak tentu bab 3 bagi tingkatan 5. Okey, jadi dekat sini kita boleh tengok dulu. Pada akhir siaran nanti murid akan dapat mencapai 3 objektif ni lah. Yang pertama, menentukan kamiran tak tentu bagi suatu fungsi. Yang kedua, dia menentukan kamiran tak tentu dalam bentuk AX tambah B kuasa N. Kemudian akhir sekali adalah menentukan persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan. So ini adalah 3 yang main point kita untuk hari ni. Okey, so yang pertama sebelum saya start, ada gambar Raja Tangki. Saya nak tanya student saya,
Okey, kadar air yang keluar daripada tangki ni kita wakilkan dia dengan dV/dt, iaitu sama dengan 5T tambah 2. Yang mana V tu adalah isi padu dan T tu adalah masa. Okey. Jadi, macam mana kita nak kira? Sebab yang dV/dt tu adalah kelajuan dia keluar kan, dia punya ni. Macam mana kita nak tahu dia punya isi padu pula untuk yang ada dalam tangki tu, air tu? Okey. So saya nak student saya jawab. Oh, dah angkat tangan cikgu. Siapa Semangat yang jawab tadi? Silakan Inas. Saya rasa kita kena buat songsangan pada pembezaan. Okey, betul. Sebenarnya kita Songsangan akan pada buat perbezaan. songsangan pada perbezaan. So itu Wow. yang pertamanya lah. Jadi sebenarnya yang pengamiran ni dia Yap. dikenali sebagai songsangan kepada pembezaan. Okey. Sebab pembezaan murid dah belajar masa bab 2. Jadi ni adalah bab 3 kesinambungan dia. Okey. Tahniah Inas. Okey, good Inas. Baik cikgu. Okey, so sekarang kita masuk dulu kepada definisi dan tata tanda untuk pengamiran. Okey, jadi sebelum tu, Yap. okey, ini adalah Y sama dengan 3X kuasa 3. Okey, bila kita bezakan dia, kita akan dapat 9X kuasa 2. Yap. Sebab ini bab 2 hari tu Jadi, bila kita patahkan dia balik ke belakang tu, so itulah dinamakan pengamiran, iaitu proses songsangan bagi pembezaan tadi. Okey. So, cara nak tulis dia bila kita nak buat pengamiran. Yap. Okey, nampak tu bentuk S panjang kurus tinggi tu. So, itulah dia tata tanda pengamiran. Okey. Mesti ada tulis simbol tu, barulah dipanggil pengamiran. Okey, kalau tak ada bukan pengamiran cikgu. Bukan pengamiran, dia belum buat Okey, pengamiran. baik, Dan cikgu. kalau perasan dekat belakang ni dia ada DX. DX. Okey. So dekat situlah maksudnya kita kamirkan Yap. fungsi tersebut terhadap X. Okey. Okey, jadi inilah dipanggilkan anti terbitan. Jadi secara am dia, jika kita bezakan fungsi fx, kita akan dapat f prime. F prime x. Dan bila kita kamirkan f prime x tu, kita dapat balik yang asal tu. Okey. Kalau tengok ayat tu macam pening, nanti kita akan tengok contoh. Betul cikgu. Saya pun macam macam mana ni kan, kejap dia pergi situ, dia patah Ya, balik situ balik dia kan. pening-pening sikit. Pening sikit. Baik, tapi awal lagi cikgu. Ya, masih awal. Tapi masih saya ada awal. soalan nak tanya kat student saya. Okey, baik, silakan cikgu. Okey. Mestikah kita tulis dx ataupun kita boleh tulis yang lain? Okey, siapa yang nak jawab? Mungkin dia nak Faiz. tulis ZA ke. Silakan Faiz. Boleh kena tengok soalan dia nak apa. Okey. So betul sebabnya kita kena tengok soalan tu nak apa. Maksudnya kalau dia kata kamirkan terhadap Z, so kita akan tulis DZ lah. Okey. Kalau dia kata kamirkan terhadap Y, kita akan guna DY. Okey, so 100% bergantung kepada soalan. Ya. Mesti memahami kehendak soalan. Ya. Tak bolehlah kalau tulis Z tiba-tiba sebab dia minat A cikgu, dia tulis A A semua kan. tak boleh. Tak boleh. Jadi Baik, kita kena cikgu. tengok pada soalan dia. Ya, baik, Okey, cikgu. kita teruskan untuk yang pertama penerokaan. Okey, ada 3 kes kat sini. Yap. Okey, kita boleh nampak. Okey, saya tunjuk dulu. Okey. Dalam 3-3 kes ni, saya nak student saya tu tengok dan terangkan apa yang dia nampak untuk 3-3 kes tersebut. Okey. Untuk Baik, siapa penerokaan yang yang nak pertama. terangkan? Cikgu nak pilih. Okey, kita terus. Baguslah pelajar cikgu ni. Natasha Hidayu. Hidayu. Silakan. Kat situ perbezaan dia sama, iaitu 3F. Tapi sama dia lain. Macam kat situ kita nampak tolak 2 dengan tambah 3. Okey, good. Okey, so kalau nampak dekat sini, saya bulatkan Ya. Yang kes pertama dia tak ada pun apa-apa belakang dia pemalar ataupun simbol tambah atau tolak. Ya. Tapi kes kedua ada tambah 2. Kemudian kes yang ketiga ada pula tolak 3. Tapi kalau perasan semua dia punya pembezaan di YDX tu sama semua 3 3 Ya. 3. Okey, jadi itulah dia pemalar pengamiran yang tambah 2 dengan negatif 3 tu yang dikenali sebagai C. Untuk kamiran tak tentu ni, yang huruf C ni sangat penting untuk kita tulis bila buat penyelesaian. Okey, jadi kita akan tengok dekat sini lah. So bila kita kamirkan 3 dx iaitu terhadap x, jadi kita akan dapat 3x tambah C. Mesti tulis tambah C. Untuk jalan kira mesti tulis tambah C untuk kamiran tak tentu. So tak boleh terus tulis nombor ke apa tak. ke? Okey, so itu akan memberi kesan kepada markah kot. Okey, baik. Okey, seterusnya kita tengok kat sini Yap. macam mana kita nak dapatkan dia punya formula. Okey, kalau nampak bila kita kamirkan 6x kuasa 2 dx tu, kita akan dapat 2x kuasa 3 tambah C. Yap. Jadi tengok kat kuasa tu yang saya buat tu, dia tambah 1. Daripada 2 dia jadi 3. Yap. Kemudian yang 6 dengan 2 tu,
dia 6 bahagi dengan 3 supaya dia dapat 2. Okey. Jadi kita tengok macam mana formula dia. Alright. Jadi inilah formula dia yang mana bila kita kamirkan apa-apa terhadap X, dx yang kuasa dia n, kuasa dia kita akan tambahkan dengan 1. Kemudian kuasa yang baru tu kita akan bahagikan ke bawah. Kita akan bagi letak di bawah. Itu yang ada n tambah 1. Dan akhir sekali tambah c. So dengan syarat dia yang n tu dia mestilah negatif tidak sama dengan negatif 1 dan a dengan c tu adalah pemalar. So mestilah back to apa yang kita sebut tadi, mesti juga memahami apa yang soalan minta itu. Soalan minta. Baik cikgu. Okey, kita teruskan lagi lanjutan. Silakan cikgu. Okey, dekat sini dia kamirkan 3 terhadap dx. Tapi dekat nombor 3 tu dia tak ada x. Jadi kenapa saya tambah x kuasa kosong? Nah, siapa boleh jawab? Siapa yang nak jawab? Ataupun kita nak pilih? Kalau tidak ada yang nak jawab. Silakan. Saya nampak Suziana tu macam nak menjawab cikgu. Boleh. Dia juga macam senang je soalan ni kan. Suziana, macam mana Suziana? Silakan Suziana. Ganti dengan x kuasa kosong sebab x kuasa kosong sama dengan 1. So 3 darab 1. Okey. Betul ke cikgu? Ya, betul. Wah, sebabnya kembar bukan sebarang kembar cikgu. Luar biasa. Baik cikgu. Kembar yang bagus. Ya. Okey, yang ni sebab dia kalau kita tengok dekat x kuasa kosong tu kita tambahkan dekat situ. Jadi dalam hukum indeks x kuasa kosong atau apa-apa yang kuasa kosong nilai dia adalah 1. Jadi maknanya dia tak ubah soalan asal yang mana kita nak kamirkan hanya nombor 3 je. Okey, jadi lepas tu kita akan selesaikan macam biasa. Kuasa tu kita tambah 1, bahagikan dengan 1 tambah c. Jadi kita akan dapatlah 3x tambah c. Jadi dekat sini kita boleh terbitkan dia punya formula yang mana apa-apa yang kita kamirkan pemalar yang tak ada huruf terhadap x ke z ke apa pun, kita hanya tambah nanti x dengan c. Dia automatik dah akan dapat macam tu. Tapi cikgu, kalau dalam macam persoalan yang penerokaan lanjutan ni, sekiranya pelajar tidak menulis rumus ataupun yang di atas tu 3x kuasa kosong, dia terus tulis yang bawah 3x kuasa 1 bahagi 1 plus c, adakah itu dikira markahnya ataupun akan memberi kesan juga mungkin pengurangan markah? Tak ada masalah. Yang ni cuma untuk menunjuk kepada mereka kenapa kena tiba-tiba je tak ada x, tiba-tiba lepas tu ada x. Supaya pelajar-pelajar faham. Baik cikgu, silakan cikgu. Jadi kita tengok kat situ yang mana A dengan C tu pun adalah pemalar. Jadi kita teruskan kepada contoh kita yang pertama. Kamirkan terhadap X. Jadi dekat sini kita nampak dia minta kamirkan 2/3 dx. Jadi dekat sini kita boleh dapat terus direct je sebab dia adalah pemalar. Jadi jawapan dia adalah 2/3 X tambah C. So itu je. So kita dah tahu tadi dia punya konsep. Itu pentingnya faham tadi cikgu. So kalau tak tulis pun tak apa, yang penting faham. Yang penting faham dia punya konsep. Baik, jadi yang kedua, siapa yang nak jawab? Baik, siapa yang nak jawab untuk soalan B? Wah, semua senyum-senyum tu. Julia cikgu. Ya, Julia. Juliana tak datang lagi. Ini Julia dulu. Okey, silakan Julia. Jawapan dia negatif 0.8x tambah C. Okey, good. Bagus Julia. So, negatif 0.8x tambah C. Tambah C. So, senang. Bila dah faham, senang. Tapi kalau tak tulis tambah C, salah. Macam mana? Tak tulis tambah C yang ni, so salah. Sebab dia kamiran tak tentu, mesti ada C. Mesti ada C. Ya, tambah C. Dia tak boleh negatif 0.8x saja. Tak boleh. Okey, baik cikgu. Okey, so kita teruskan Okey, yang ni untuk contoh yang kedua, kamirkan terhadap X. Okey, kalau kita nampak dekat sini, kita dapat kita kamirkan 16X kuasa 3 dx. Okey, jadi kita akan dapat kuasa dia kita akan tambahkan 1. Jadi kita akan bahagikan dengan kuasa yang baru tadi 3 tambah 1. Okey, lepas tu tambah dengan C. Kemudian kita selesaikan je macam biasa. 16X kuasa 4/4 tambah C. So itu jawapannya.
Belum lagi. Belum lagi? Sebab kita tengok kat situ 16 dengan 4 boleh dikecilkan. Okey. So dia kena kecilkan dulu, permudahkan orang panggil. So dapatlah 4x kuasa 4 tambah C. Alright. So itulah dia. Okey, untuk contoh yang kedua saya nak minta student saya lah buat. Boleh cikgu. Okey, kali ni cikgu kita bagi markah cikgu. Okey. Siapa yang jawab? Berapa markah cikgu nak bagi? Saya bagi dia 2 markah. 2 markah. Okey, siapa yang nak jawab untuk soalan B ni? Kan kalau yang nak jawab boleh raise your hand, boleh angkat tangan. Dan juga unmute mic anda. Okey, ada yang nak jawab tak? Siapa yang nak jawab? Silakan. Inas cikgu. Ya, boleh Inas suka ni kalau dapat markah ni dia memang suka. Baik Inas, silakan Inas. Jawapan dia negatif 2/5x tambah C. Negatif. Okey, nanti kita tengok betul ke tidak Okey. So, pertama, tadi dia dah dapat. Okay, yang pertama kita akan buat. Okay, nampak tak tiba-tiba je X tu ada dekat atas, ada negatif. Sebabnya, bila dia dekat bawah, X tu, kita agak sukar untuk nak buat pengamiran. Jadi, kita bawa dia naik atas, kita menggunakan hukum indeks. Yang ini mana, dikatakan hukum indeks. Ini yang hukum indeks dia. Yang mana kalau apa-apa yang pecahan di bawah tu, bila kita naik atas, dia ada negatif kat kuasa. So, dia jadilah kamiran X negatif 2 dx. Yang 2/5 tu saya keluarkan. Sebab tu tak ada, itu kita boleh asingkan awal lah. So kita nak kamirkan X saja. Okay, jadi kita akan dapat macam ni lah. Okay, so X negatif 2 tambah 1. Kemudian negatif 2 tambah 1 tambah C. Okay, lepas tu kita selesaikan. Yang ni belum selesai lagi, kita selesaikan terus. Okay, so negatif 2/5x tambah C. Jawapannya. So betul lah tadi. Ya, betul. Inas punya. Wah, 2 markah untuk Inas. Okey, kita bagi tepukan untuk Inas. Baik cikgu. Inas dah seronok sangat tu dia dapat markah. Dia kata kat saya, bang, saya nak makan kuih raya sikit sebab saya dah jawab betul. Ya. Okey, so kita bagi ruang dan peluang untuk rakan-rakan kita take 5 kejap. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Trust Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik cikgu, tadi kita dah tahu berkenaan dengan beberapa teknik ataupun cara menjawab untuk apa kita panggil dalam pengamiran ni cikgu, dan saya rasa kita nak teruskan untuk topik kita pada pagi ni cikgu. Silakan cikgu. So saya teruskan. Okey, tadi kita dah belajar untuk satu sebutan. Okey, macam mana kalau kita nak buat untuk yang ada lebih daripada satu sebutan? Okey, kalau tadi yang ada plus ataupun minus saja. So ini kita nak tengok kalau ada dua-dua pula. Okay, dan ada banyak-banyak dia punya sebutan. Okey, so kita tengok dulu contoh yang pertama. Okey, untuk contoh yang pertama, kita salin je balik macam biasa, iaitu kita kamirkan 2x. Kuasa tu kita tambah dengan 1 bahagi dengan 3 tambah 1. Kemudian tambah pula dengan 6x. Sebabkan dia kuasa dia 1, tambah juga dengan 1. Jadi bahagi dengan 1 tambah 1. Kemudian akhir sekali tolak 7x saja. Sebab dia ada pemaklar je kan. Okey, kemudian tambah C. Okey, lepas tu kita selesaikan dia. Kemudian kita permudahkan. Jadi inilah jawapan akhir dia. X kuasa 4/2 tambah 3x kuasa 2 tolak 7x tambah C. Okey, itu dia. Senang je cikgu. Ya, kan nampak senang je kan? Nampak senang je cikgu. Nampak senang tapi nak buat tu ya Allah kan. Dalam kepala duk berfikir lagi cikgu macam mana sebenarnya nak kira ni kan. Okey, baik cikgu. Okey, kita teruskan yang kedua yang B. Okey, sekarang ni saya nak tanya student Dia ada 2 kurungan. Macam mana kita nak kamirkan 2 kurungan tersebut? Siapa yang nak jawab? Baik. Siapa yang nak dapat markah untuk kali ini? Berapa nak bagi markah untuk? Yang ni sebab dia tinggi sikit, kita bagi 3 lah. 3 markah. Alia cikgu, Alia. 3 markah dia tu lawan Inas. Baik, Alia silakan. Kita kena kembangkan kurungan tu.
Okey, good. Julia. Betul, kita kena kembangkan dia. Okey. Jadi dia akan jadi persamaan kuadratik macam ni. Okey. So jadi X kuasa 2 tambah 2X tolak 15 TX. So dah belum selesai kat situ lagi? Belum lagi. Okay. Sebab dia selagi ada simbol yang S kurus tinggi tu, kamiran tu, maknanya dia belum diselesaikan lagi. Belum diselesaikan lagi. Okey, jadi kita buatlah kamiran macam biasa. So kita kamirkan macam biasa. Okey, berapa jawapan yang kamu dapat? Okey, baik. Siapa yang nak jawab? Kalau tadi siapa jawab tadi? Alia jadi. Julia. Okey, silakan Julia. Okey, untuk menyelesaikan berapakah jawapan yang dia dapat. Kalau tadi Alia dah dapat 3 markah kerana dia jawab bagaimana untuk kembangkan nak menjawab persoalan tu. Silakan Julia. X kuasa 3 per 3 tambah X kuasa 2 tolak 15X tambah C. Okey. X kuasa 3 tambah X kuasa 3 per 3. Okey. Tambah X kuasa 2 tolak 15X tambah C. Betul tak cikgu jawapannya? Betul jawapan dia. Okey, good Julia. Tahniah Julia. So kita bagi 3 juga cikgu Boleh? Okey, so inilah dia jawapan dia kita dapat. Okey. Kemudian kita selesaikan. Sebab kita boleh pemudahkan yang tengah tu 2 dengan 2. Jadi dapat X kuasa 2. Itu dia. Itu je. Jadi kita teruskan Baik boleh, cikgu, silakan cikgu. Okey, yang ni pula. Dia banyak pattern bentuk-bentuk dia. Okey, jadi sekarang yang C ni. Ada atas X, ada bawah juga X. Macam mana nak buat tu? Macam mana nak selesaikan ni? Silakan. Siapa boleh bantu saya? Mungkin Inas nak selesaikan. Di samping dia kata dia nak cuba selesaikan ataupun nak kira kecederaan di kepala tadi cikgu. Saya pun tengah pening mikir ni kan, macam mana nak jawab ni. Baik, Inas boleh ke Inas? Mungkin rakan-rakan yang lain nak juga membantu untuk menjawab soalan C. Yang mana macam cikgu sebut tadi lah, dia ada 3X di situ, kan? 2 di atas, 1 di bawah. Itu kita nampak Natasha Hidayu tu macam it's so easy to me. Sangat kacang dia kata. Okey, Natasha dah jawab ke Natasha Hidayu? Boleh je. Baik, silakan. Jawapan dia dapat 5X kuasa 3 bagi 3 tambah 3X tambah C. Okey. Macam mana kamu dapat tu? Sebab saya pecahkan yang X tu. Okey. Dia pecahkan yang X tu. Okay. Jadi, betul Hidayu? So, kita pecahkan dulu X tu. Kita pecahkan yang dia punya pembawa tu kepada dua sebutan tu. Jadi, bila dia pecahkan macam ni, kita boleh permudahkan dia dulu. Sebab atas tu ada X kuasa 4, bawah tu ada X kuasa 2. Jadi kita boleh kecilkan jadi X kuasa 2. Kemudian yang tu X kuasa 2 dengan X kuasa 2 kita boleh masukkan dia, dah tak ada. So tinggal 3. Lepas tu baru kita boleh buat kamiran dia. Okey. So kita dapatlah jawapan macam yang Hidayu tadi cakap. So 5X jadi 3 tu sebab 2 tambah 1 cikgu Ya. Okey, so ini jawapannya 5X kuasa 3 bahagi per 3 tambah 3X dan tambah C. Alright. Tahniah Hidayu. Berapa cikgu nak bagi kat Hidayu ni? Baguslah Hidayu ni. 4 untuk Hidayu. Setakat ni 4 yang dah jawab Inas, Alia, Julia dan Hidayu. Yang lain belum lagi. Kita tengok mungkin ada soalan lain untuk diorang. Ada soalan lain. Baik cikgu. Kita teruskan cikgu. Okey, soalan D. Okey, ni nampak macam pelik. Tiba-tiba pula ada simbol kat tengah tu. Ada square root. Ada square root. Good. Okey. Macam mana kita nak buat kalau square root untuk pengamiran? Baik, siapa yang nak jawab? Inas semangat ni. Inas dengan Su cikgu. Dia geram tadi dia dapat jawab. Okey, kita bagi Inas. Okey, Inas dulu. Okey, silakan Inas. Kita kena tukar kepada bentuk indeks. Okey, good Inas. Betul cikgu? Betul. Berapa markah cikgu untuk Inas? Okey, yang ni saya bagi 2 lah sebab dia untuk konsep hukum indeks. Okey, baik. Tadi dah 2 tambah lagi 2. Baik cikgu. Okey, good Inas. Okey, jadi kita tukar dulu kepada bentuk indeks macam ni. Okey. So lepas dah tukar bentuk indeks, barulah kita boleh selesaikan macam biasa. Sebab 1/2 tambah 1 kita dapat 3/2. Jadi bawah tu kita bagi dengan kuasa dia 3/2 juga. Yep. Tapi nampak ni macam serabut kan? Kita kena selesaikan dia. Akhir sekali kita akan dapat 2x 3 kuasa 3/2 tambah C. Okey, macam mana kita dapat yang tu? Saya akan tunjukkan kat sebelah. Baik cikgu.
Okey, yang ni dia punya sebenarnya. So kalau kita tulis dalam bentuk yang biasa, dia adalah 3x kuasa 3/2 bahagi dengan 3/2. Yep. Jadi sebabkan dia pecahan, kita tukar dia jadi darab. So yang belakang tu akan diterbalikkan. Okey. So kita akan dapatlah macam ni. Bila kita 2x selesaikan. kuasa 3/2. Ya, sebab 3 dengan 3 tu kita boleh mansuhkan dia. Yep. Okey. Baik, cikgu. Itu. Okey, baik. Itu dia. Kita dah dapat tahu berkenaan dengan kamiran tak tentu. Baik, cikgu, kita nak teruskan sebab tadi Su dia tak puas hati, cikgu. Saya tadi angkat tangan juga. Dia nak jawab juga, cikgu. Tak dapat markah lagi ni kan. Okey, boleh. Okey, kita teruskan Baik, cikgu. Yang ni pula. Okey, untuk soalan C, siapa yang boleh selesaikan? Baik. Siapa yang nak jawab untuk soalan C? Mungkin Su nak jawab, Su? Nak menebus orang kata apa, tak dapat jawab tadi. Semuanya tengah fokus, cikgu, nak mengira, buat jalan kira, nak make sure, nak faham kehendak soalan dan nak make sure jawapan tu betul dan tepat, cikgu. Betul. Okey. So ini dia hanya ada satu X 3 dalam kurungan 3X tolak 2 kuasa 2 DX. Okey. Macam mana nak buat? Siapa yang nak selesaikan permasalahan ini? Berapa markah cikgu nak bagi, cikgu? Yang ni nampak macam rumit sikit, so saya bagilah 4. 4 markah. Come on, Su. Baik. Su boleh ke, Su? Ataupun rakan-rakan yang lain yang nak menjawab? Su boleh. Okey, silakan, Su. Kembali dulu. Lepas tu, akhir jawapan dapat 3x kuasa 3 tolak 6x kuasa 2 tambah 4x tambah C. Okey, macam mana kamu dapat tadi? Mula-mula buat apa? Kembangkan dulu. Okey, good. Kembangkan dulu. Okey. Thanks Suzy. Okey, kita kembangkan dulu sebab apa? Sebab kita boleh nampak dekat sini dah ada kuasa 2. Okey. Okey, so bila kita dah kembangkan, maknanya dia ada 2 kurungan. So kita akan dapat macam ni lah. 9x kuasa 2 tolak 12x tambah 4. Jadi kita akan selesaikan. Kita dapat macam ni. Dan kita permudahkan. Permudahkan. Itu keyword dia. Permudahkan keyword dia. So baru dah dapat jawapan akhir dia. Yang tu. Okay. So good So betul, cikgu? Betul, Suzy. 4 markah untuk Suzy. So dah saing dengan kembar ni, Hidayu dan Suzy, dah saing. 4 markah, berkongsi markah yang sama. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, kita teruskan untuk D. Okey, yang ni. Tadi setakat kuasa 2 kita boleh buat 2 kurungan. Tapi tiba-tiba bila ada banyak kuasa, so macam mana nak buat? Okey, yang ni saya terangkan dululah. Nanti terkejut diorang. Betul. Okey, so kita gunakanlah kaedah penggantian. So kita gantikan yang dalam kurungan tu dengan U. So kita buat U sama dengan 3X tambah 2. Kemudian kita bezakan dulu DU tu dengan DX. So kita dapat 3. Ini sebab bab 2 diorang dah belajar. Okey, jadi kita nak DX saja. So yang 3 dengan DX tu kita tukarkan tempat. Okey. So dia jadi DU per 3 sama dengan DX. Okey, lepas tu, okey, ini soalan yang asal. Okey, saya merahkan yang U tu. Sebab saya dah gantikan yang dalam kurungan tu dengan U tadi. Okey, lepas tu yang belakang DX tu saya merahkan juga sebab saya gantikan dengan DU per 3. Yang dekat bawah tu. Okey, jadi bila sampai sini maknanya dah senanglah untuk student kamilkan. Kita keluarkan yang nombor 5/3 tu. Okey. So yang tinggal adalah kamiran U kuasa 6 DU. Ini yang tadi saya kata, kalau dia nak kamilkan pada huruf lain, dia kena tengok huruf apa yang ada kat situ. Okey. So orang kata apa, based on soalan lah. Apa yang dia gantikan. Kalau dia gantikan yang dalam kurungan tu Z, so DZ. Macam tu ikut dia. Baik. Okay, so kita akan dapat macam ni lah. 5/3 U kuasa 7/7 tambah C. Okey, sampai sini belum habis lagi sebab kita nak X kan. Sebab dia kata kamilkan. So kita masukkan balik, gantikan balik. Okey, tukarkan balik 3X tambah 2 tu ke dalam. Betul. So kita dapatlah macam ni. Okey. Tapi belum selesai lagi. Belum lagi. Macam biasa kena orang kata apa, permudahkan. Good. Okey. Baik, cikgu. Alright, so kita dapat. Ini jawapannya 5 dalam kurungan 3X tambah 2 kuasa 7 per 21 tambah C. Okey, itu dia orang kata apa, jawapannya. Baik, cikgu. Tadi cikgu Faiz Diana bisik kat saya, cikgu. Dia kata, bang, saya seorang je tak jawab lagi, bang. Dia kata, saya nak soalan. Tapi tak apa, cikgu. Kita bagi Fazana ambil angin dulu, ambil nafas dulu, kan, minum air dulu. Kejap lagi kita nak cikgu bagi soalan dekat dia, cikgu. Boleh, memang tu dia ni. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Trans Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Trans Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita untuk subjek MATTAM kita ni, matematik tambahan, dengan topik kita penghampiran cikgu. Silakan cikgu. Okey, saya teruskan ya. Okey, ini yang tadi kita dah buat penggantian, nampak macam panjang sikit jalan kira dia. Okay, kita ada yang mudah. Ini yang tadi saya bawa ke sini. Okey, ini kalau kita tengok alternatif penyelesaian dia. Okey, yang mana kita buat macam biasa, yang mana kuasa tu kita akan tambahkan 1, jadi 7, bawa turun ke bawah. Okay, kemudian yang belakang yang 3 tu, kita tengok nombor di depan X tu, sebab kita bezakan dia. So kita dapat 3. Jadi kita terus selesaikan je. So dapat sama juga jawapan. Okey, cuma perbezaan jalan kira je lah. Jalan kira je lah. So atas individu tersebut lah. Betul. So boleh pilih mana-mana jalan kira yang mungkin dirasa mudah dan juga dirasa senang untuk dia bawa lah. Betul. Okey, baik cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Okey, kat sini inilah dia punya formula. Okey. So kita teruskan. Okey, untuk soalan A. Okey, yang ni saya terus tunjuk Baik cikgu. Jadi kita akan dapatlah 5x tolak 7 kuasa 6 and then kita selesaikan ending, kita dapat 5x tolak 7 kuasa 6 per 30 tambah C. Okey, saya nak tanya student saya. Boleh cikgu. Okey cikgu, ni nama tadi Faiz cikgu. Okey, saya tanya dia. Faiz kesian dia, tak bang. Kalau tak saya left lah bang. Suka gemik. Nangis cikgu tadi. Okey, boleh saya bagi Faiz. Silakan Faiz. Okey, betul ke tidak jawapan saya tu Faiz? Salah. Okey, sebab apa? Jarang saya jumpa student. Okey, silakan Faiz. Sepatutnya jadi 5x tambah 7 dalam kurungan kuasa 6. Dengan 30 tambah C. Alright. Okay, thanks Faiz. Okay, kadang-kadang memang saya sengaja je buat typo. So saya nak tengok murid tu fokus alert, kita dah. Okay. Kalau tidak dia tengok je jawapan cikgu dia salin. Okay, terkejut juga saya dia. Berani betul Faiz ni cakap cikgu salah ni. Malam betul ni. Tapi maksudnya betul lah jawapan Faiz tadi. Betul jawapan dia. Okay, maksudnya Faiz alert. So berapa markah cikgu nak bagikan Faiz? Okay, disebabkan dia alert sebagi 4 markah. 4 markah untuk Faiz. Faiz jangan risau Faiz. Saya backup awak kau Faiz. Okay, kita teruskan. Okay, yang ni sama juga konsep dengan yang X saja di bawah. So kita bila bawa naik ke atas dia jadi negatif 7 lah. Sebab dia pecahan. So kita selesaikan je lah macam biasa. Dan kita dapatlah jawapan macam ni. Ini simple je. Okay, kita teruskan Okay, berkaitan untuk yang persamaan lengkung dan fungsi kecurunan. Okay, ini untuk yang objektif yang ketiga. Okay. So dekat sini kita boleh nampak dia punya fungsi tu adalah Y sama dengan X kuasa 2. Jadi bila kita bezakan, kita dapat 2X. Okay, yang mana 2X tu adalah fungsi kecurunan, yang Y tu adalah dia punya persamaan lengkung. Okay, so dekat sini kita boleh nampak lah. Jika fungsi kecurunan tu dy dx sama dengan f prime, jadi bila kita nak dapatkan persamaan lengkung tu, Y tu adalah sama dengan kamiran f prime. Okay, so kita buat contoh dia. Alright. Okay, ini contoh dia. Okay, Raja ni dia tunjukkan satu lengkuk melalui titik A, iaitu 1, negatif 1. Okay, kemudian dia bagi dia punya kecurunan, fungsi kecurunan dia adalah dy per dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 8x. Okay, jadi soalan minta cari persamaan bagi lengkung. Okay, so cara dia kita dah tahu tadi, mesti kamirkan. Mesti kamirkan. Okay, so kita kamirkan 3x kuasa 2 tolak 8x terhadap x. Okay, kita akan dapat macam ni lah. 3x kuasa 3 per 3 tolak 8x kuasa 2 per 2 tambah C cikgu kemudian kita memudahkan dia lah. So bila pemudahkan kita dapat macam ni. Okey, sekarang bila nak cari persamaan bagi lengkung, nilai C tu mesti ada nilai. Okey, jadi untuk cari nilai C, kita tengok garisan lengkung tu dia melalui titik A1 negatif 1. Jadi kita gantikan, sebab yang dalam kurungan tu adalah koordinat dia X dan Y. So kita gantikan X tu dengan 1, Y tu dengan negatif 1. Okey. Kemudian kita boleh selesaikan, kita akan dapat C tu adalah 2. Okey. So untuk soalan ini mesti C tu mesti ada angka. Yes, mesti diselesaikan sebab dia persamaan.
Okey, lepas dah selesai, jangan berhenti kat situ. Kena ganti pula dalam persamaan. Jadi, oleh itu dia punya persamaan adalah Y sama dengan X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 tambah 2. Okey. So kalau kata dia terhenti dekat X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 tambah C, dia jadi tak betul lah? Tak. Sebab itu belum lagi persamaan dia. Okey. Dia kena dapat C. Baik cikgu. Okey, so saya rasa itu saja untuk yang ni sebab 3 objektif hari ni kita nak capai. Jadi, saya nak ada soalan dekat sini. Okey. Student saya tolong jawab. Okey. Kira dulu, nanti kita akan tanya jawapan. Ini soalan bonus So boleh siapkan jalan kira, dan bukan setakat mereka yang berada di Google Meet sahaja, anda juga yang berada di rumah pun boleh siapkan betul. pen dan juga kertas tadi, tulis soalan-soalan yang dikemukakan. Anda perlu kamerkan yang berikut terhadap X lah. Kalau kita tengok tadi soalannya, kamiran 4X dx untuk soalan 1. Yang kedua adalah kamiran 5/3X kuasa 3 dx. Kemudian kita ada kamiran dalam kurungan 5X tolak 9 kuasa 5 dx. Kemudian kamiran 3/4 dx, kamiran 2X tambah 3 dx, dan kamiran 4X kuasa 2 tambah 5X tambah 2 dx. Betul cikgu? Betul. Itu baca soalan je lah kan. Nampak tak gempak gila. Tak, tu baca soalan bukan jawapan. Tapi yang penting betul. Betul soalan tu. Mungkin ada yang kat rumah kata, hebat betul ni. Tak kan. Kita baca soalan. Kita tunggu rakan-rakan kita di Google Meet ni untuk memberikan jawapan. Baik, ada yang dah siap ke? Saya tengok Hidayu macam jeling-jeling je cikgu. Dia macam bagus. Dia macam jeling-jeling. Alah, jawapan sekejap dia kata. Dia jawab. Ada yang dah siap ke? Dah dapat jawapan untuk soalan-soalan yang cikgu beri? Ada 2 cikgu. Betul saya cakap, Hidayu dan juga Julia Kristina. Baik, kita nak minta diorang selesaikan. Sebut jawapan je. Satu dulu. Okey, siapa nak? Hidayu dulu. Okey, silakan Hidayu. Wah, terus berpusing pantang dipuji Hidayu Jawapan dia 2X kuasa 2 tambah C. Okey, okey, betul. 2X kuasa 2 tambah C. 2X kuasa 2 tambah C. Baik, Hidayu bukalah kamera tu. Hidayu nak tengok Hidayu kan. Itu dia. Okey, baik. Betul tanya Hidayu. 2X kuasa 2 tambah C. Kemudian soalan yang kedua ni kita nak bagi siapa? Tadi Julia dah siap. Mungkin Julia nak jawab ke Julia? Okey, silakan Julia. Jawapannya negatif 5/6X kuasa 2 tambah C. Okey, kita tengok. Okey, good. Negatif 5/6X kuasa 2 tambah C. Baik. Tahniah Julia. Baguslah cikgu. Bagus. Kan? Dia orang buat kerja memang lajulah. Okey, siapa yang dah siap? Yang nak bacakan jawapan. Ada 4 lagi soalan dan cukup untuk 4 orang berbaki yang berada di Google Meet ni. Adakah setiap seorang nak ambil 1? Ataupun orang kata apa, ada yang lain mungkin nak ambil 2 ke kan. Dan saya kena percaya kalau di rumah tu, kalau anda boleh tunjuk dekat mak ayah jawapan kan. So mak ayah boleh tanda dengan pen merah. So cepat cikgu bagi jawapan. Okey, betul. Kan boleh. Okey, siapa yang nak jawab? Seterusnya untuk persoalan yang ketiga. Inas. Inas, silakan Inas. Jawapannya 5X tolak 9 kuasa 6/30 tambah C. Okey, kita tengok. Kita cek jawapannya. Okey, good. Betul juga. Itu dia. Dia orang bukan tak nak jawab tadi cikgu. Berhati-hati. Nak make sure jawapan itu tepat. So dia check. Itu yang betul sepatutnya kan. Kena buat macam tu. Double check. Okey, baik. Tahniah Inas. Seterusnya kita berbaki 3 soalan sahaja lagi, dan saya kena percaya anda dekat rumah mungkin ada juga yang betul ke 3 soalan di atas sama dengan rakan-rakan kita. So kita berbaki lagi 3. Kita nak tengok untuk soalan yang keempat, siapa yang nak jawab? Kalau tadi okey, silakan Su. Su ni bila lepas kembar dia jawab, dia mesti nak jawab. Dia macam bagi laluan dulu kan. Betul. Okey, silakan Su. 3/4X tambah C. Okey, kita cek. Ya, betul. Betul. Tahniah Su. Su dengan Hidayu mana kakak, mana adik? Saya pun confuse kadang-kadang. Kalau cikgu confuse, saya bertambah confuse cikgu. Hidayu kakak ke Hidayu adik? Hidayu adik.
Oh, dah you adik. Baguslah kakak dia bagi adik dia pergi dulu. Kan? Okey, baik. Soalan yang kelima. 2X tambah 3 DX. Siapa yang nak jawab? Silakan. Wah, itu dia Faiz Diana. Tak bagi Chan ni. Silakan. Jawapan dia X kuasa 2 tambah X tambah C. X kuasa 2 tambah X tambah C. Okey, kita tambah check. 3X. Asyik baik cepat. Asyik baik. Okey. Okey, kita tengok. Okey, betul. Okey, itu dia. Orang kata apa? Saja tu. Dia nak test. Dia nak test. Cikgu dah macam lain muka. Okey. Okey, so betul X Betul, kuasa cikgu. 2 tambah 3. Okey, last. tahniah Faiz Diana. The last one. Ini tak perlu cakap lah. Kita persilakan Alia untuk menjawab soalan yang terakhir. Silakan Alia. Jawapan dia 4X kuasa 3 per 3 tambah 5X kuasa 2 per 2 tambah 2X tambah C. Yep. Okey, kita check. Okey, betul. Betul juga. Thanks Itu Alia. dia. Good. Tahniah, dan kita nak ucap tahniah kepada semua rakan-rakan saya di Google Meet kerana menjawab dengan betul dan tepat untuk ke-6 soalan yang cikgu kemukakan tadi. Saya dah percaya anda juga dekat rumah mungkin yang jawab betul 6 tahniah. Big applause ya. Big applause untuk diri anda sendiri. Dan orang kata apa, boleh tuntut hadiah dekat mak ayah anda lah, insyaAllah, dekat rumah tu. Baik cikgu, sedar tak sedar cikgu, kita dah berada di penghujung rancangan kita untuk Trust Didik TV KPM. Dan mengakhiri tadi ke-6 soalan tadi, kita dah sampai di penghujung. Mungkin cikgu boleh rumuskan apa yang kita belajar hari ini, dan juga mungkin sedikit tips cikgu. Ada orang kata AdMed ni susah lah cikgu, susah nak skor A+, susah nak dapat A tu cikgu. Silakan cikgu. Okey, so untuk kesimpulan dan juga rumusan untuk hari ini, okey, boleh tengok dekat sini. Okey, yang mana kita ada dua, iaitu satu kamiran tak tentu dan juga persamaan lengkung. So situ adalah formula-formula yang kita perlu tahu dalam kamiran tak tentu. Okey, kemudian yang sebelah kanan tu adalah persamaan lengkung. Jadi dua inilah untuk main kita hari ini. Itu dia. Macam tadi soalan yang untuk tips tu kan? Okey, dia sebenarnya kalau untuk pengiraan macam even subjek fizik ke atau sentulin pun, yang mana-mana mesti kena buat latih to be. Macam AdMed ni dia kena lebih sikit latih to be dia. So kalau boleh sehari tu buatlah dalam satu latihan sekurang-kurangnya. Sebab dia mungkin tricky kat soalan macam cikgu sebut tadilah kan. Soalan point yang sama ataupun kita kata topik yang sama, tetapi soalan tu tricky. Berbeza. Dan saya yakin dan saya dengar tadi cikgu ada mention juga beberapa kali adalah memahami kehendak soalan itu juga adalah satu perkara yang sangat perlu kita memberi keutamaan. Baik, terima kasih banyak Cikgu Ruzita Abdul Hamid selaku Ketua Panitia Matematik dan Matematik Tambahan dari SMK Taman Sri Rampai, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan juga rakan-rakan saya di Google Meet. Thank you very much kepada anda semua kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini, dan juga anda berada di rumah. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada lagi subjek yang seterusnya. Kita akan belajar berkenaan dengan program teknologi pembinaan bersama dengan Cikgu. Siapakah dia? Kena tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa sekejap selanjutnya. Bye-bye. Saya ibu kepada Haris Nicholas ingin mengucapkan selamat berjaya dan mendapatkan keputusan yang cemerlang, dan saya akan doakan semua akan berjaya ya. Terima kasih. Saya Puan Saria mengambil kesempatan di sini mendoakan semoga semua calon SPM 2021 SMK Taman Sri Rampai beroleh kecemerlangan dan buat yang terbaik. Cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada murid-murid tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun 2021. Teruskan usaha dan kekalkan momentum. Try your best, do your best and give the best. InsyaAllah kejayaan milik anda semua. Untuk anak-anak SMK Taman Sri Rampai yang akan menduduki SPM pada tahun ini, cikgu doakan semoga anda dapat menduduki SPM dengan tenang dan dapat menjawab soalan peperiksaan dengan cemerlang, insya-Allah. Pergi memancing di waktu fajar, pulang siang membawa ikan. Jika murid rajin belajar, tentu berjaya di masa depan. Pergi ke sungai mengail ikan, ikan dikail disambar helang. Selamat maju jaya, cikgu ucapkan, doa diiring, moga cemerlang.
TV KPM